Baik, lagi sekali Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke YouTube XM Malaysia bersama saya Imran Zalani. Jadi hari ini kita akan bincangkan tentang share. Lebih spesifik, apakah itu proses pembelian semula share? Jadi, share merupakan antara aset dagangan yang paling popular ya bagi pedagang dan juga pelabur. Okey, kenapa? Kerana antara pelbagai kelas aset dalam pasaran kewangan, pulangan daripada pelaburan ataupun daripada pemilikan share adalah antara yang paling lumayan. Itu sebabnya. Okey, jadi pertama sekali, kenapa syarikat keluarkan share? Okey, syarikat keluarkan share ataupun menjual share untuk mendapatkan dana, nak kembangkan bisnes dan sebagainya. Kenapa pelabur nak beli share? Okey, ini pun lebih mudah kerana nak dapatkan keuntungan. Ada dua cara mendapatkan keuntungan daripada pemilikan share. Yang pertama adalah perkongsian keuntungan, iaitu dividen. Yang kedua adalah capital gain ataupun keuntungan dari modal. Tetapi selain daripada itu, ada macam-macam lagi sebenarnya kegunaan share. Okey, terutamanya bagi syarikat yang mengeluarkan share tersebut. Jadi, kaedah ini dipanggil sebagai pembelian semula share. Okey, apa yang berlaku dalam proses ini? Okey, dengar macam pelik. Baik, jadi inilah sebenarnya cara untuk syarikat melabur semula ke dalam equity syarikat tersebut. Okey, itu proses pembelian semula share. Sama ada beli terus daripada pemegang share, maksudnya orang-orang awam, ataupun dapatkan daripada share yang tertunggak ataupun kita gelar sebagai outstanding share. Okey, baik. Apa itu outstanding share? Apakah itu share tertunggak? Baik, jadi saya ringkas ni, share tertunggak ni adalah jumlah share di dalam pasaran termasuk yang dipegang oleh pelabur institusi, okey, dan juga share-share terhad oleh pegawai-pegawai penting syarikat tersebut ya. Original team dalam syarikat tersebut, okey, itu yang dimasukkan. Baik, soalan yang kedua, apakah kebaikan proses ini? Kenapa syarikat nak melakukan pembelian semula share? Bukan ke pelik? Okay, bukan ke syarikat patut nak jual share? Kenapa nak beli balik? Okey, jadi jawapannya adalah begini. Okey, salah satu cara untuk mengembalikan wang semula ke tangan pemilik share selain daripada dividen adalah dengan melalui proses ini. Okey, jadi share yang dibeli akan diserap semula ke dalam syarikat, meningkatkan pegangan equity oleh syarikat tersebut ya. Lagi besar kita punya peratusan share. Okey, juga dengan proses pembelian semula share, dia membuatkan kesihatan keuangan syarikat, okey, dalam laporan keuangan kelihatan lebih baik ya dari segi nombor yang dilaporkan. Okey, itu adalah antara kegunaan tambahan bonus menggunakan proses pembelian semula share. Kita punya laporan nampak cantik. Okey, caranya ialah dengan menggunakan share, okey, ataupun dengan menggunakan proses ini, okey, kita mengurangkan share tertunggak, kita mengurangkan outstanding share. Apa yang berlaku ialah perolehan per share ataupun EPS, earnings per share, akan meningkat secara automatik. Dan apabila earnings per share meningkat, EPS meningkat, nampak bagus dalam laporan kewangan. Okey, kenapa? Disebabkan oleh perolehan tahunan, okey, annual earnings. Sekarang ni dah dibahagikan dengan nombor tertunggak yang lebih rendah. Kita dah rendahkan nombor share tertunggak. Itu adalah antara kelebihan menggunakan proses pembelian semula share. Baik, kalau ada kelebihan, adakah ada kekurangan? Sudah pasti. Okay, jadi kita bincangkan tentang kekurangan proses ini. Terutamanya apabila proses pembelian semula share ini dilakukan dengan menggunakan hutang. Okay, bukan menggunakan cash syarikat tapi menggunakan hutang. Dah tambah lagi liability syarikat ya. Maknanya syarikat menambah hutang dan ini akan mengganggu apa? Akan seterusnya mengganggu aliran tunai, mengganggu cash flow syarikat, okay, dan juga mengganggu simpanan syarikat dan mungkin boleh mengganggu operasi syarikat. Okay, jadi disebabkan ini, proses pembelian semula share ni dipandang negatif oleh beberapa pihak ya, terutamanya pihak credit rating. Okay, dan pihak credit rating akan melihat perkara ini, pembelian semula share yang berlebihan akan menyebabkan kadar kredit syarikat tersebut akan diturunkan taraf oleh kredit rating. Antara keburukan proses pembelian semula share. Okey, itu adalah kesan kepada syarikat tersebut. Bagaimana pula kepada ekonomi secara menyeluruh? Okey, ini menarik kerana kesannya agak positif.
Okey, jadi apabila proses pembelian semula share berlaku, biasanya harga saham syarikat tersebut akan meningkat. Okey, dan apabila harga saham meningkat, harga pasaran saham akan meningkat. Okey, apabila harga pasaran saham meningkat, tahap keyakinan konsumer meningkat. Kemudian apa yang berlaku? Perbelanjaan konsumer meningkat dan seterusnya. Ini semua menyokong kepada perkembangan ekonomi. Ya, jadi ini adalah proses pembelian semula share ya, yang kita dapati makin kerap berlaku di dalam syarikat-syarikat yang didagangkan awam.